mengenai rumah ibadat bukan Islam. Hari ini Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq telah membentangkan kepada mesyuarat khas menteri-menteri berkenaan dengan SOP rumah ibadah bukan Islam, hasil rundingan dan persetujuan bersama dengan ketua-ketua badan-badan agama bukan Islam ini. Oleh itu, mesyuarat telah pun bersetuju untuk membenarkan rumah ibadat bukan Islam untuk beroperasi di zon hijau sahaja mulai 10 hari bulan Jun 2020. Tetapi mereka juga perlu patuh kepada SOP-SOP yang ketat yang telah kita persetujui. Di antaranya adalah bilangan kehadiran tidak boleh melebihi 30 orang. Tertaluk kepada keluasan saiz rumah ibadat tersebut. Kalau rumah ibadat itu kecil, tidak boleh memuatkan 30, maka kuranglah daripada 30. Bukan makna bila kita kata 30, spesnya kecil, maka berhimpit-himpit. Tidak boleh. Dia mesti berdasarkan juga keluasan tempat itu walaupun maksimumnya 30. Penganut yang berumur 70 tahun ke atas dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan hadir. Saringan suhu badan, penyediaan hand sanitizer, pemakaian topeng muka juga perlu dipatuhi setiap masa. Dan satu lagi ialah kebenaran menggunakan rumah ibadat agama bukan Islam ini hanya untuk warga negara Malaysia saja. Warga negara lain tidak boleh. Dan kebenaran ini hanya berdasarkan hari-hari yang penting. Hari-hari yang utama bagi agama masing-masing. Sebagai contoh, agama Kristian, hari Ahad, mereka ke gereja hari Ahad, maka hari Ahad saja yang dibenarkan. Ada gereja agama Hindu mungkin ada hari tertentu, agama Buddha mungkin ada hari tertentu, satu hari dalam seminggu yang mereka perlu pergi. Jadi kita hanya benarkan satu atau dua hari saja di dalam seminggu. Setakat ini kita meluluskan sebanyak 174 rumah ibadat di seluruh negara yang dibenarkan beroperasi, termasuk 84 kuil, 15 tokong, 67 gereja dan 8 gurdwara Sikh. Jadi kita, ini peringkat, maknanya dari spesial kata tu pembukaan secara berperingkat. Ini lebih kurang 1% saja daripada keseluruhan jumlah rumah ibadat yang dibuka. Ini walaupun seperti saya kata tadi, ini adalah persetujuan yang dicapai secara bersama. Maknanya dipersetujui oleh ketua-ketua persatuan agama-agama yang berkaitan. Ya, ini adalah hasil rundingan. Bukan kita yang memutuskan, menetapkan, ini bukan mesyuarat khas menteri, tetapi cadangan daripada mesyuarat di antara Menteri Perpaduan dengan pemimpin-pemimpin agama yang berkaitan. Manakala prosedur pelaksanaan urusan perkahwinan di rumah ibadah mereka masih lagi ditangguhkan. Pegawai-pegawai Kementerian Perpaduan Negara termasuk Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional telah dilantik sebagai pegawai pemantau di bawah Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342. Kementerian Perpaduan Negara akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk menyelaraskan pelaksanaan pembukaan rumah-rumah ibadat ini bersama dengan pihak berkuasa tempatan. Kebenaran operasi ini akan ditarik balik jika ada di antara tempat-tempat tersebut gagal untuk mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan dan sebenarnya dikeluarkan juga oleh rumah-rumah ibadat tersebut.